Rich Alice. Hai dan Assalamualaikum. Jadi kembali kita kasih ke Julai. Jadi video kita kali ini adalah mereview iaitu K-drama bertajuk 2521 yang ada di Netflix untuk episod 5 dan 6. Jadi sebelum kita mula, topik yang ditekankan dalam episod ni adalah perbezaan antara keluarga miskin, keluarga kaya dan keluarga sedang-sedang. Lepas tu ada keluarga yang orang bilang kaya, lepas tu miskin. Maksudnya dia kasi nampak perbezaannya tu macam mana dari kaya ke miskin, macam mana orang punya cara hidup. Maksudnya lebih kepada kos cara hidup lah, bilang menyerah hidup untuk episod ni. Dan untuk mulakan review ni, kita mula dengan episod 5 lah. Episod 5 di mana adiknya si Jin didatangi oleh penagih hutang yang bapaknya berhutang sama orang tu, tapi pandai pula penagih hutang ni cari anak-anaknya. Dia cari bapaknya, cari anak-anaknya. Lepas tu si Nahido terpilih untuk kebangsaan, dia jadi pemain kebangsaan lepas dia menang lawanan akhir. Dan mak si Seung Wan yang kalau korang nonton episod 4, dia baru tahu sebenarnya yang makan di rumah sama-sama dorang semua tu si Yurim yang pemenang pingat emas Olimpik untuk Korea Selatan. Lepas tu kita dilihatkan selepas menang terpilih untuk pemilihan kebangsaan tu, si Nahido dengan coachnya lebih banyak screen time. Perhubungan mereka tu lebih dinampakkan seperti macam mana hubungannya mereka tu, macam perbezaan hubungan mereka sebelum dan selepas. Sebelum ni dia pujuk coachnya okey lah, dia pujuk, tapi lepas ni macam lepas dia menang ni macam terlampau lebih ramah lagi coachnya sama dia. Dan si Jin pun berhenti di buku sewa selepas si Nahido mau kasih tahu yang dia menang pemilihan. Namun bila sampai sana dia tak ada, sudah berhenti sudah. Dan semua orang berfikir pergi mana sebenarnya si Jin pergi. Dan si Jin pun kasih balik pedang yang si Nahido bagi, dan dia sudah cat warna biru. So ada episode 3 ke 4 si Nahido bilang dia mau pemegang pedang tu warna biru. Dan si Jin dengan adiknya sebenarnya balik kampung. Dia bukan kira balik kampung, dia balik ke kampung di mana mamanya di sana ada tinggal dengan adiknya. Jadi kira orang balik ke rumah pakciknya lah. Tapi bila orang balik ke sana tu kan macam ada vibe hometown Caca, begitu ceritanya. Dan sampai di sana si Jin jadi nelayan dan jual ikan di sana untuk cara hidup keluarga. Topik ni pun lebih sentuh kepada kontra perbezaan keluarga miskin dengan sedang-sedang. Dan si Nahido pula dia terpilih kebangsaan, jadi dia ke pusat latihan dan sebilik dengan si Yurim. Jadi di situ pun banyak benda yang berlaku, dan perhubungan mereka masih begitu-gitu juga. Hubungan mereka nelayan. Dan babak yang lucu di mana si Yurim kasih tahu si Nahido, kau berdengkur kah? Kalau kau berdengkur jangan kacau aku. Setelah semalamnya tu si Yurim yang berdengkur, si Nahido yang tak boleh tahan dengan dengkurannya. Dan lepas tu dianjak. Lepas tu 3 bulan dia berlalu di mana adiknya si Jin tipu kawan-kawannya yang di mana dia orang kaya di Seoul. Ini dia kasih tahu abangnya ni siapa. Sebab jalan-jalan di pasar kan, di pasar ikan tu, orang makan-makan kan, macam ikan, ada ikan bakar situ, biar rasa-rasa taste orang bilang. Jadi ada abangnya di situ, abangnya mau tegur. Tiba-tiba dia dengar pendengaran adiknya tu, percakapan adiknya dengan kawan-kawannya. Rupanya dia tipu kawan-kawannya yang abangnya di sana ada kertas sport. Orang kan tak tahu adik abangnya siapa. Jadi bila di sana kan dia bilang, kau di Seoul ni mesti kau orang kaya kan, macam ada kertas sport. Kau bilang abang mau ada kertas sport kan. Jadi macam tersentuh si Jin. Jadi tegur adiknya, kenapa berbohong, kenapa begini kan. Lepas tu habis tiba-tiba pula dia kasih keluar sebatang rokok. Jadi si Jin ni mungkin stres, jadi mula-mula sudah merokok. Dan sebelum habis ini episode 5, rupanya selama ini ada episode 4 kayak di hujung. Rupanya selama ni dia habiskan masanya di pondok telefon tu dengar voice note si Nahido, si Jin. Kalau chilling dia kasi habis untuk dengar voice note. Pasal kelui orang ni orang sudah buang, orang bilang keluinya dia sudah buang. Kelui ni orang bilang kelui ni macam voice note yang dimana dia kecil macam ini, dia kau cakap saja apa kau tulis, nanti dia hantar SMS lah, dulu SMS. Dan ada part di hujung tu yang dimana aku pun terkejut, sebab kan macam orang throwback lah dulu ceritanya yang disingkikan, yang kasi terbalik singki. Tadi episode dimana sebalik singki dia si Nahido di sana je, kita balik singki je kasi hidup macam air pancut. Si Anu pun sama, si Jin di sana. Tapi nanti hujung-hujung tiba-tiba pula kau tak benda tu kan slide orang. Jadi orang tu ini perbezaan lokasi, 2 lokasi berbeza. Tapi tiba-tiba si Jin ke sebelah, dia tarik tangan si Nahido, dia terus aku takkan lah, betul kan ni dia bawa lari.
Sekali rupanya hujung-hujung rupanya voice note saja. Jadi itu untuk episode 5 yang dimana voice note tu bilang dia akan berjumpa dengan si Nahido selepas 15 Full House keluar. Jadi kita di episode 6. Di episode 6 pula ni, di mana awal-awal adik si Jin dengar podcast di mana si Wang kan namanya, ada silap, Siung Wan dia buat podcast selepas 6 bulan. Ceritanya selepas 6 bulan berlalu adik si Jin dengar podcast, luahan hatinya tu dengan abangnya macam mana. Lepas tu si Jin bawa omaknya ke cyber cafe untuk berchat dengan bapaknya. Dulu atau pakai apa, Friendster mungkin apa, berchat di cyber cafe dengan bapaknya. Dan jam masa tadi tu sebelum 6 bulan, masih 3 bulan lalu lah. Jadi ni yang 6 bulan. Jadi yang 6 bulan ni si Jin pun jadi pelatih wartawan. Dan orang memang mesti pakai telefon awam ya. Mesti pakai telefon awam supaya tidak putus-putus tergendala siaran langsung kan di berita. Lepas tu lucu tu di mana dia terpaksa pergi kedai haiwan yang di mana anjing-anjing tu bising menyala. Macam baru berapa patah perkataan dia cakap, tiba-tiba anjing tu macam mau menyala, terus dia stop beritanya dan kena marah sama bosnya. Tapi nasibnya baik, tidak diberhentikan untuk latihan. Dan jadi 15 pun sudah keluar Full House, dia nampak di kedai. Tapi dia tidak dapat tunaikan janji si Jin sebab tidak berjumpa satu orang kan. Iyalah Si Jin tidak dapat tunaikan janjinya sama si Nahido. Lepas tu si Nahido tu pun dapat gangsa selepas 6 bulan ni. Ikut pertandingan dapat gangsa. Dia pun dapat silver gangsa. Jadi sekarang lepas ni dia akan fokus kepada emas. Lepas tu si Nahido ni balik ke sekolah untuk ambil ujian akhir tahun. Dan hubungan si Jiwoo sama si Yurim makin lama makin akrab. Memang suka kan, tapi tak mengaku. Orang bilang suka tak mengaku. Dan masa dorang ambil ujian tu, sebenarnya yang peliknya, aku pun terkejut. Orang ambil ujian, ada yang samit dorang cek soalan. Habis ujian kan, habis masa terus cek soalan. Dan prestasi, lepas tu jam balik ke pusat latihan yang dimana prestasi si Yurim menurun. Sebab selalu kalah terus sama si Nahido setiap kali latihan. Lepas tu dorang bergaduh di bilik sampai tarik-tarik rambut. Di hujung memang sengit. Mula sudah suka Asia. Jadi penghujung episode 6 tu mula sudah suka Asia, di mana si Nahido dengan si Yurim menang turut-turut semua negara dia lawan. Last dorang dua berjumpa, jadi Korea sama Korea berjumpa. Dan si Nahido pun tanya coachnya, kau pilih siapa? Kau pilih aku ke si Yurim? Terus si coachnya bilang, aku dah pilih pula siapa-siapa. Sebab nanti aku akan duduk di kursi di mana kursi penonton. Maksudnya aku tidak sokong siapa-siapa. Dan si Yurim bilang, aku tahu kau akan sokong si Yurim. Terus tu coachnya terdiam. Dan pada hari perlawanan tu, sebelum hari perlawanan tu pun lucu juga, yang di mana sebelum berjumpa lah sumpah si Jin sama si Nahido, yang di mana dorang dibawa jalan. Lepas tu terkejut dia ada kekasihnya lah, tapi last di hujung berputus rupanya. Maksudnya dia ingin rasa bercewek, ingin rasa putus. Jadi si Nahido ni macam pelik-pelik je sikit gayanya. Dan anaknya pun terkejut sebenarnya. Masa baca tu masa yang ada kekasihnya tu, mamanya ada kekasih. Kasi Dairo terkejut, ada kekasih. Sekali tiba-tiba part yang dia sudah putus tu pun anaknya pun terkejut. Ya, putus. Jadi dia pun bingung, apa je mamaku sebenarnya ni? Dia bilang begitu dalam hatinya lah. Apa je sebenarnya mamaku ni? Apa je sebenarnya dia buat? Rupanya dia mau rasa siap putus sama bercinta ni. Terus lepas tu begitu, dia naik pentas, gelap, terus hidup lampu, mau berlawan sudah sama si Yuri, terus habis. Terus kita tunggulah episode 7 sama 8. Jadi itu saja video kita kali ini. Jika video akan datang. Hey guys, terima kasih kerana sudah menonton. Dan yang sudah subscribe, terima kasih juga. Dan yang belum subscribe, sila tekan butang subscribe di bawah tu. Dan tekan butang lonceng untuk dapat notifikasi video-video baru. Dan yang belum like, sila like. Dan yang belum follow Instagram, sila follow Instagram, link ada di description. Itu sahaja. Jumpa di video akan datang. Bye.